A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat kumpul lagi dan sebentar maaf riwayat minyak motor habis. Tak perasan semalam. Hari ni pun perasan. Dia bagi tadi dia lajulah. Spare mana ada spare tank motor mana sumbat kak. Kecuali saya bawa botol air dalam apa? Dalam beg saya boleh lah. Tak boleh. Okey, tak apalah, minta maaf. Ada keadaan pun kita apa keadaan sekalipun, kita dah bincangkan itu dah sampai pada usul kedua ya. Sedang lagi dalam usul kedua berkenaan dengan tata cara Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu bersifat dengan sifat apa? Memastikan kesahihan sunnah ya, atau apa yang mereka jadikan dalil. Jadi kita ambil hari itu berkenaan dengan tajuk ni, kita kata oleh kerana Ahlussunnah wal Jamaah sifat mereka pertama mengagungkan nas. Kedua, di samping mereka mengagungkan nas, mana mematuhi apa yang datang daripada Quran Sunnah, mereka perlulah memastikan kesahihan nas. Kerana bukan nas yang Quran tapi Sunnah Quran dan kita tak ada masalah, tapi Sunnah, kerana dalam tajuk ni Sunnah Nabi SAW sememangnya usul kedua bagi syariah Islam yang terpenting, yang mana kalau dia kata siapa tinggalkan Sunnah Nabi SAW, dia tak boleh beramal dengan Islam. Mana tinggal Sunnah, maka dia takkan boleh beramal dengan Islam sama sekali. Dan sebab itu kita apa yang kita tengok dalam awal bab kedua ni, usul kedua ni, pengarang buku kita dia cuba sedaya upaya untuk terang pada kita kepentingan sunnah sebagai penjelasan bagi kitab. Mana Al-Quran kita belajar, tak belajar sunnah dia ada masalah. Pasal sunnah Nabi adalah penjelasan bagi apa yang dalam Al-Quran Karim, apa yang datang dalam Quran dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW. Namun begitu, di antara jarak kita dengan Nabi SAW, kerana sunnah ni penting, dan juga sebagai sumber kedua, para ulama menumpukan perhatian besar dalam belajar, mengkaji, menyimak dan memastikan kesahihan sunnah ini. Kerana asas dia di antara kita dengan Rasulullah SAW jarak ratusan tahun. Orang dekat dengan kita pun puluhan tahun pun kita ada dengar penipuan, apatah lagi Nabi Muhammad SAW di antara kita dengan dia ada 1400 tahun dan lebih kan. Jadi secara tak langsung di situ menimbulkan tajuk, iaitu berlakunya pembohongan di atas nama Rasulullah SAW. Dengan sebab itulah kenapa kita kata memastikan kesahihan nas penting dan mesti. Sebab kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang kita baca itu dinyatakan dahulunya bila kami mendengar orang berkata qala Rasulullah SAW, kami hadapkan wajah kami kepadanya dan mengalir air mata kami mendengar sabda Nabi SAW. Tapi bila manusia mula menyusuri jalan yang baik dan juga jalan yang mulia dan hina, maksudnya orang dah tak ikut lagi jalan yang betul, maka Ibnu Abbas kata kami tak ambil kecuali daripada orang-orang yang kami ketahui sahaja. Kenal maka kami terima, yang kami tak kenal kami tak ambil. Walaupun orang tu baik mana pun dia akan ambil. Dan Ibnu Sirin yang kita nyatakan hari tu, dia nyatakan dahulunya mereka itu para sahabat, para tabi'in menerima dari semua orang. Bila dengar qala Rasulullah, actually qala Rasulullah SAW, apa timbulnya hak untuk kita menolak. Tetapi bila berlaku fitnah, pembunuhan para sahabat, berlakunya ideologi baru dalam Islam seperti Sufism dan sebagainya, ataupun kita panggil macam ideologi berkenaan dengan Qadariyah kan, falsafah kan, dia berfikir berkenaan dengan agama ni menggunakan akal semata-mata, maka dia kata kami nyatakan kepada orang yang bercakap sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami perawi-perawi kamu. Dan dilihat kepada ahli sunnah, diambil apa yang dikatakan, dan dilihat pada ahli bidah, maka ditolak apa yang dinyatakan, tak diambil. Maksudnya benda ni kalau ikutkan mana dalam kurun pertama, kurun awal, para sahabat Islam lagi telah pun berlaku pemilihan berkenaan dengan ahli sunnah ataupun ahli bid'ah. Bukannya benda baru, lama dah. Tu Muhammad Ibn Sirin, dia adalah tabi'in, dia orang yang jumpa dengan para sahabat, dia belajar dengan para sahabat. Bahkan dia awal daripada Imam Syafi'i sendiri, awal daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Dan sebab itu kita kata pemastian nas ni penting. Dan bila kata pemastian nas ni nak dibuat, perlulah balik pada macam nyatakan Ibn Taymiyah, setiap bidang ada orang di masing-masing. Kalau bahasa pergi pada bahasa, kalau ada pada ilmu berkenaan dengan perubatan pada ahli perubatan, maka ilmu hadis Nabi SAW berkenaan dengan hadis Nabi SAW, nak atau tidak kita kena merujuk pada ahlinya yang mengetahui berkenaan dengan mana yang sahih atau mana yang dhaif.
Dia tahu syarat-syarat yang menjadikan hadis berkenaan diterima atau ditolak, maka orang berkenaan perlu dijadikan sebagai sumber rujukan. Tak boleh kita kata tidak. Memang dalam perkara ini timbul tajuk berkenaan dengan sebahagian ahli hadis yang faham hadis. Dia mungkin dalam masalah fiqhiyah atau tafsir tidak dirujuk. Orang tak rujuk dia berkenaan dengan masalah tafsir ni, ayat ni maksud apa, dia takkan jawab. Tapi bila ditanya hadis sahih ke tidak, dia kata sahih atau dhaif. Dia berdasar pada apa yang dia tahu tentang rijal. Macam orang yang tahu berkenaan ilmu qiraat lah, ilmu qiraatul Quran, pembacaan Quran, dia takkan ditanya berkenaan masalah fiqh. Itu sebenarnya asas yang berlaku. Mana para ulama setiap bagi mereka ada bidang masing-masing. Memang kita je ustaz versatile, semua sekali masuk. Kan? Bidang apa saja. Belajar tajwid, ngajar tajwid, tiba keluar hukum fikah, masalah. Itu keluar hukum pelik-pelik tu. Mana memang kita kata memang bidang masing-masing. So dengan sebab itu ilmu hadis adalah ilmu yang khas, berkenaan dengan macam mana seorang tu mengenal periwayatan hadis berkenaan sahih daripada Nabi SAW, maka orang berkenaan perlu dirujuk. Itu kita nyatakan pada minggu lepas kita bincangkan. Baik, sambungan. Oleh kerana semua itu, nyata bahawa pendalilan ilmu yang sahih bersandar kepada hadis-hadis yang sahih dan hasan. Dan daripada apa yang kita bincangkan, keprihatinan para ulama dan sebagainya, dan bahkan kepentingan hadis Nabi SAW, dan lebih lagi hadis Nabi adalah penjelasan bagi Al-Quran. Maka nak tak nak pendalilan ilmu yang sahih, ilmu yang benar berkenaan dengan yang lebih, kalau kita kumpulkan, kita directkan betul-betul kepada masalah akidah, ibadah, akhlak. Akidah, ibadah, akhlak ia bersandarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan hasan. Mana yang sahih dan yang hasan. Dia actually hadis yang diterima sebenarnya, hadis terbagi pada dua. Hadis yang ada dihafal oleh para ulama dan sebagainya, bagi pada dua. Satu makbul, satu mardud. Satu diterima, satu ditolak. Yang diterima tadi dia dua level. Satu level sama ada dia sahih ataupun hasan. Dalam sahih hasan tadi ada 4 level sebenarnya. Maksud dia macam ni, sahih li ghairihi, sahih li nafsihi. Sahih li nafsihi ni hadis yang semua syarat-syarat periwayatan hadis itu cukup pada dia. Makna sanad bercantum, kemudian perawi dia saksama, maksudnya dia tidak bersifat dengan sifat-sifat tak lakukan dosa besar, tak berterusan dengan dosa kecil, tak perkara yang merosakkan maruah. Kemudian perawi dia juga dhabit, hafalan kuat. Okey, ikut dia mana bercantum sanad. Kemudian saksama, adil maksud adil tadi ada saksama, maksud dia tak buat dosa besar, tak berterusan dengan dosa kecil, tak melakukan perkara merosakkan maruah. Kemudian dhabit, hafalan dia kuat. Hafalan dia kuat. Okey, ini 3 Kemudian yang keempat, hadis tu tidak syadz, tidak bertentangan dengan yang lebih sahih daripadanya. Maka hadis bertentangan dengan yang lebih sahih daripada dia, maka dia jatuh. Okey, ataupun lebih ramai daripada dia. Dan juga yang terakhir, tidak mengandungi kecacatan yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh ahli hadis saja. Contoh macam kadang perawi itu semua dah sahih, syarat dah betul cukup, tapi rupa-rupanya tengah-tengah tu ada cerita. Contoh macam seorang perawi hadis ni, dia punya hadis semua diterima sebelum kitab dia terbakar. Lepas kitab dia terbakar, tak diterima. Jadi ahli hadis saja tahu siapa anak murid dia yang belajar sebelum kitab dia terbakar, siapa anak murid dia yang belajar lepas kitab dia terbakar. Ini kecacatan tersembunyi. Maksud dia memang ada satu peringkat dia siqah, dia percayai, tapi lepas umur tertentu. Benda macam ni orang awam tak nampak. Dia nampak nama semua sahih ustaz, semua sama aja. Macam kita cerita dah, orang belajar tarekat, dia sebut berkenaan dengan apa, secara zahirnya nampaklah Ali bin Abi Talib, kan, Hasan Al-Basri, dua-dua dipercayai, tapi diorang terputus, tak bertembung. Betul Hasan Al-Basri tabi'in, tapi tabi'in dia tadi bukan yang bertemu dengan Ali bin Abi Talib. Faham tak? Jadi macam para tabi'in yang berjumpa para sahabat, bukan semua para sahabat dia jumpa. Faham tak? Ada dia jumpa, ada dia tak jumpa. Jadi kadang-kadang dalam benda macam ni dia tersembunyi. So, jadi hadis tu tak boleh ada benda macam ni kak. Mereka diketahui ahli hadis, kebiasaannya dia orang akan kenal orang ni lahir bila, mati bila. Pasal kadang-kadang dikatakan orang ni bukan hadis, tapi yang ni baru lahir, macam nak jumpa. Contoh macam Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mati, Imam Syafi'i lahir. Abu Hanifah mati 190, Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. So takkan berjumpa. Tapi benda ni hanya diketahui oleh orang-orang yang mengkaji berkenaan dengan perawi-perawi hadis saja. Kalau ikut orang biasa, dia akan nampak, apa masalah dia? Tahu tak? Kecacatan tersembunyi. Kadang-kadang lafaz. Contoh macam yang kita bincangkan itu, macam lafaz hadis itu terbalik.
terbalik dan sebagainya. Tapi orang tak tahu. So ahli hadis dia tahu. Ini hilang ke, ini perawi hilang ke, ini tak ada anak murid ke dan sebagainya. Semua sekali benda-benda macam ni diketahui oleh ahli hadis sahaja. Jadi dengan sebab itu kita kata 5 syarat ni cukup, maka hadis tu betul sanad bercantum. Perawi dia saksama, adil, dhabit, kuat hafalan. Adil dengan dhabit. Adil dan dhabit. Kemudian hadis itu tidak bertentangan dengan hadis lebih kuat daripada dia. Sama ada matan dia ke, lafaz dalam hadis tu, ataupun sanad dia. Contoh macam semua orang ambil daripada A, datang dia seorang daripada C. Ni problem. Pasal benda macam ni kita kata ini menimbulkan syaz. Mana orang semua tahu hadis tu daripada orang ni je, datang dia daripada tempat lain. Jadi ini pun sama. Jadi sama ada lafaz ataupun ni. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali adalah hadis itu mestilah tidak ada kecacatan tersembunyi yang diketahui oleh ahli hadis. Nampak 5 So 5 ni syarat ni cukup. Hadis itu adalah hadis yang sahih li nafsihi. Sahih pada diri dia. Okay. Pada diri dia, maknanya hadis tu itself ia adalah sahih. Okay. Ada kalanya hadis-hadis tu dia jadi apa? Kurang kuat sikit. Contoh macam perawi dia tadi kita kata apa? Adil, dhabit. Dia kurang dhabit. Dia contoh macam boleh pakai tapi dia dah tapi tadi, ada tapi. Boleh pakai tapi maksudnya dia hadis tadi tidak lagi menjadi hadis yang sahih, tapi dia jadi apa? Hasan. Apa sahih li ghairihi ataupun hasan li nafsihi. Hasan tu baik maksud dia, sahih tu kuat. Hasan tu elok. Elok tapi tak sampai tahap kepada hadis yang sahih. Cuma dipakai, pasal hadis ni masih lagi dipakai. Dimasuk dengan hadis yang diterima. Pasal dia perawi tu mungkin hafalan dia sikit kurang. Mana dia sini sahih, kan macam buat empat martabat ni. Hadis sahih, hadis hasan. Yang ini agak bercantum sikit. Pasal yang pertama ni syarat dia cukup. Yang ini kurang sikit syarat dia. Contohnya perawi dia kurang kuat hafalan ke, kan? Ada sikit kurang kuat hafalan. Maka dekat situ mungkin perawi tadi mungkin kalau ikut para ulama kata saduq. Benar dia ni bercakap benar, tapi yalah kadang-kadang tersilap. Kadang-kadang tersilap. Kadang-kadang terlupa. Dia tak, bukan banyak salah jatuh. Kalau fahsyul ghalat, asyik silap je cakap. Silap, saya cerita mesti hadis silap. Misalah, maka jatuhlah perawi dia ke sini. Maksud dia duduk pada peringkat yang keempat, itu hasan li zatihi. Pada itself, hasan itself. Dia kadang kata hadis tu ada, kita teruk lagi, maka jadi dhaif. Dhaif tapi apa tahu? Dia naik sikit. Maksud dia hadis-hadis dhaif mungkin syarat tak cukup, tapi apa? Dia saling kuat menguatkan. Dia banyak sanad dia banyak, maka jadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Maksud hasan li ghairihi maksudnya hadis tu itself dhaif. Tapi bila bergabung dengan 3-4 jalan periwayatan lain, dia jadi kuat. Tapi syarat benda ni memang orang dalam ni tidak ada penipu Penipu tidak ada, pembohong tidak ada, sanad putus tak ada. Hilang sanad orang tak ada. Cuma dalam tu masalah perawi tadi. Normally perawi tu. Mana perawi tu kurang dikenali, maka datang yang orang dikenali, dia sokong hadis tu naik. Dia actually hadis tu akan hilang. Mana bila hilang syarat sahih, maka hadis tu akan jatuh. Tapi jatuh sejauh mana? Faham tak? Mana hadis yang diterima dia ada 4 ni, kategori ni. Kalau saya belajar ilmu hadis kan, macam ustaz Kabir Goja dia ada buat kelas ulumul hadis kan, dia kan bincang tajuk ni. Khas berkenaan dengan macam kita kenal hadis tu sahih li zatihi. Mana itself dia sahih, cukup 5 syarat atau kurang 1 syarat. Kurang syarat sikit kan. Start kurang syarat tadi, tahap mana, grade mana? Mana ada yang kurang syarat tapi siapa perawi dia mungkin kurang dhabit. Baik, elok perangai tapi kurang dhabit sikit. Maka duduk kat sini. Dia macam ni ini dengan ini hasan li zatihi dengan sahih li ghairi, dia ni bercantum sikit. Agak bercantum. Tapi yang jatuh lagi teruk, contoh macam orang tu banyak lupa, yang ini sering tersilap, dia duduk sini. Mana normally hadis tu tak cukup syarat, maka dia dhaif. Tapi bila datang riwayat yang banyak, maka dia jadi kuat. Contoh, hadis berkenaan dengan bagaimana Rasulullah SAW keluar rumah, sebelum keluar rumah, dia cium isteri dia, kemudian dia pergi solat. Dia tak ambil wuduk balik. Hadis itu by itself, kalau periwayatan satu-satu, hadis itu dhaif. Tapi bila digabungkan 1, 2, 3, 4, 5 jalan, maka dia naik. Dia adalah hadis ni, yang ujung ni, hasan li ghairihi. Dia actually itself, by itself, dia dhaif. Tapi dikuatkan dengan jalan periwayatan lain. Faham?
Yang ini kena faham betul. Maksud dia tu sebab kenapa kita bila dengar kenapa ada para ulama tolak lagi berkenaan dengan masalah ni. Apa ustaz, hadis tu hasan kan? Kenapa pula Imam Syafi'i tak terima? Relax dulu. Pasal apa? By itself hadis tu dhaif. Bila bergabung ramai banyak jalan, dia naik jadi hasan. Tapi rasa dia bukan hasan kuat, hasan yang li ghairihi, kerana sebab orang lain. By itself tak boleh. Faham tak? Tapi bila digabungkan dengan jalan periwayatan lain, dia naik daripada dhaif kepada hasan. Yang hadis dhaif ni banyak pula jenis. Hadis dhaif ni ada yang pada contoh macam perawi dia silap dan sebagainya, apa putus sanad pun putus. Contoh macam tak ada sanad, tak cantum. Hilang seorang ke, hilang dua orang ke, hilang ramai ke, ataupun perawi dia penipu ke, perawi dia silap, banyak silap ke dan sebagainya, itu akan duduk situ. Atau matan hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain. Kan kita katakan hadis ni tak boleh bertentangan dengan hadis yang lain. Kalau hadis lain dan kuat daripada dia, ramai daripada dia, kata A, dia kata B, maka dia dhaif. Dia panggil syadz pada matan dia. Maka hadis tu jadi dhaif. Macam saya terangkan itu pun berkenaan dengan hadis Sahih Muslim, ingat? Saya kata apa? Tak ingat? Okay. Benar dengan hadis berkenaan 7 golongan yang Allah Ta'ala payungkan dengan payungannya pada payungan bagi payungan Allah Ta'ala, ingat tak? Hadis 7 golongan dipayungi hari kiamat nanti. Ingat? Antaranya ramai itu adalah yang nombor 6. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seorang lelaki yang sedekah dengan satu sedekah. Dia sedekah dengan sedekah. Lafaz Sahih Muslim, la ta'lamu yaminuhu ma tunfiku shimaluhu. Tidak mengetahui kanan dia apa disedekahkan oleh kiri dia. Dalam riwayat lain semua, la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Tidak mengetahui kiri dia apa diinfak oleh kanan dia. So bila lafaz yang dalam Muslim tadi jadi syaz, sanad dia sahih. Sanad dia tak ada masalah, sahih. Tapi lafaz itu ada masalah. Sebab apa? Sebab bertentangan dengan keseluruhan lafaz-lafaz yang sahih dan juga lebih kuat daripada tu. Dalam Bukhari, Muslim, jalan riwayatan lain, periwayatan lain semua tunjukkan kepada la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Tapi dalam Muslim, la ta'lamu yaminuhu ma tunfiku shimaluhu. Infak biasa dengan tangan apa? Kanan. Itu kita kata kita argument kita lah. Tapi dari segi masalah ulama hadis, dia kata lafaz ini syad, lafaz ni jatuh. Tak boleh kita tak boleh ajar orang macam tu. If you want to teach somebody, you have to teach the right one. The right one is actually tidak mengetahui kiri dia apa yang diinfak oleh kanan dia. Siapa yang tu tak boleh pakai? Sebab dia bertentangan keseluruhan riwayat. Mana riwayat yang banyak, yang lain semua datang dengan tak mengetahui kiri apa diinfak oleh kanan. Bukannya tak mengetahui kanan apa diinfak oleh kiri. Jadi satu riwayat itu panggil syad, jatuh. Maksudnya daripada syarat tadi kan, dilanggar. Dia tak cukup syarat. Itu apa? Syad. Dia hadis itu sahih, tapi bertentangan dengan lebih sahih daripada dia. Maka tertolak, rejected. Faham? Lafaz tu je. Tapi segi masalah sanad tadi, ya sahih. Lafaz tu tak dipakai. Faham? Contoh macam bila Nabi dalam hadis Nabi kata, sungguhnya Bilal azan waktu malam, makanlah dan minumlah. Bila azan saja Ibnu Ummi Maktum, maka berhenti makan. Ini semua riwayat datang itu. Satu riwayat datang Ibnu Ummi Maktum yang azan malam, Bilal yang azan pagi. Itu salah. Maksud dia bila teralih saja dengan semua riwayat datang dengan A, B, sequence dia. Bilal, lepas tu baru Ibnu Ummi Maktum yang azan. Satu riwayat datang, salah satu yang banyak tu datang kata Ibnu Ummi Maktum yang azan awal, Bilal azan second. Yang satu riwayat ni bandingan yang banyak ni, yang ini akan jatuh. Tak dipakai. Faham? Jadi para ulama hadis detail ini. Jadi yang hadis diterima sahih dengan hasan. Mana yang kita kata kuat dengan cara tadi, mana perawi tadi kurang ni banyak silap tapi naik. Penipu tak ada Kalau penipu hadis takkan. Bila ramai jalan periwayatan sekalipun, tapi hadis yang ada penipu, ada pembohong, ada orang yang tuduh menipu, maka terus tak boleh pakai. Walaupun banyak jalan takkan boleh naik. Jadi kalau dia kata orang tu setakat banyak silap, cakap silap, tapi yang itu pun cakap dia silap juga, tapi dia cakap pun bunyi sama. Tu dia cakap pun bunyi. Mana orang kurang hafalan kuat dan sebagainya, tetapi banyak jalan periwayatan dia jadi kuat. Kita dalam kelas Yayasan Taklim, bukan semua student genius. Ya, bukan sini yang ni kelas ni genius semua. Okey. Bukan semua genius. Jadi bila katakan seorang tu kata A, seorang tu kata B. Benar kalau kita ramai-ramai ni, bila saya katakan satu fakta, contoh macam bilakah cuti kita? Seorang tu kata bukan hasil sekian bulan.
Semua orang macam tak pay attention sangat berkenaan cuti bila. Tapi bila ramai tadi cerita, yang ramai itu akan jadi kuat tu tak? Walaupun semua macam, hari tu saya tengah main SMS tentang ustaz cerita tu, SMS orang tu aku tengah tidur, yang tu kata sekian. Tapi ramai-ramai tadi tu, bila the group yang tak kuat hafalan tu bercerita, tapi apa? Sama, maka dia naik. Faham tak? Itu kaedah macam mana hadis tu jadi hasan. Normally macam tu. Dia panggil hasan. Walaupun asalnya dhaif, tak cukup syarat. Tapi naik jadi hasan bila jalan periwayatan dia banyak. Faham? Okay, itu normally. Jadi kita kena faham. Jadi hadis ini sebenarnya Islam ni disandarkan kepada hadis yang sahih dan hasan je. Tak ada hadis dhaif menjadi sumber Islam. Hadis maudhu' lagi lah. Maudhu' ni fabricated, tak ada jalan periwayatan pun, tipu lagi. Kan? Yang dhaif ni mungkin kita kata jalan periwayatan ada tapi tak cukup syarat. Terputuslah. Contoh macam seorang tabi'in. Kan sanad tu sahih. Tabi'in tu kata qala Rasulullah SAW. Sahabat Nabi tak ada tengah-tengah. Putus. Dia panggil hadis tu putus, tak boleh, mursal. Dia tak boleh dipakai. Tapi ada para ulama contoh macam Imam Malik, dia anggap mursal daripada setengah-setengah tabi'in dipercayai. So dia tabi'in ni tak pernah berbohong. Bahkan dia yang belajar betul dengan para sahabat. So jadi ada separuh tabi'in, Imam Malik, dia kata mursal mereka diterima. Mana apa dia kata dia angkat kepada Nabi SAW, dikira apa? Dikira pakai. Essentially acceptable bagi Imam Malik rahimahullah. Tapi ikut ilmu hadis, bila perawi itu tak sampai pada Nabi, putuslah. Kan dia tak jumpa Nabi tapi dia kata qala Rasulullah SAW. Mana boleh? Faham? Okay? Tak boleh dia cakap. Itu kalau dia cakap macam tu saja, maksud dia telah, kan macam dia sampai jumpa Rasulullah. Macam dia jumpa Rasulullah SAW. Itu tak boleh. Faham Okey. Sementara hadis-hadis yang maudhu', yang dhaif, yang maudhu' dan dhaif, tidak dibolehkan pendalilan dengannya. Tak boleh kita berdalil dengan hadis berkenaan. Contoh orang tu buat benda-benda yang tak sahih. Dia sibuk baca. Contoh macam perbuatan. Macam orang tertentu kan dia kata baca Yasin malam Jumaat. Kena baca. Pasal apa? Ada hadis. Bila hadis tu dhaif, tak boleh pakai. Jangan bercakap pun. You are not supposed to say there's hadis about that. Ada hadis tapi dhaif juga. Bukan, hadis nak kata dhaif pun tak juga. Dia actually hadis yang berkenaan dengan baca apa? Yasin malam Jumaat, ada hadis dhaif lah. Okey, kemudian hadis baca untuk orang-orang mati, itu tak ada, itu hadis dhaif juga. Tapi yang dhaif pun pengertian mati itu adalah orang yang nak mati, bukannya orang yang dah mati. Nampak tak? Pasal Quran ni datang tu tusmi'ul fa innaka la tusmi'ul mauta. Maksudnya kau membacakan pada Quran daripada orang yang mati sebenarnya. Litundirabihi man kana hayya, kerana Quran ni turun untuk kau peringatkan dengannya orang yang hidup. Dalam Al-Quran. Actually the reason why Quran turun kena litundirabihi, litundira. Man kana hayya. Liyunzira bihi man kana hayya wa yaqul haqqu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayya. Surah Yasin ayat 70. Kan Allah kata wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan tidak kami ajarkan dia sebagai syair. Mana gurindam untuk dinyanyikan. Wa ma yanbaghi lah, tak harus. Mana untuk bahkan Nabi SAW tak diajarkan syair. Dan juga tidak juga Nabi ni diajarkan untuk apa? Tak harus untuk Nabi bersyair pun. Lepas tu in huwa illa, tiadalah apa yang dibacakan pada Nabi SAW tu, Quran itu, illa melainkan zikrun wa Qur'anun mubin, zikir, peringatan, wa Qur'anun mubin, pembacaan yang nyata. Yang matlamat turun Al-Quran ni liyunzira man kana hayya, untuk diperingatkan dengannya sesiapa yang hidup. Bukan yang hidup ingatkan orang mati. Faham tak? Jadi secara asasnya memang matlamat Quran turun untuk itu. Jadi kadang kita orang tu gunakan Quran yang lain untuk nyanyi dan sebagainya, kan seronok baca-baca kan, buang masa, bukan. Quran itu untuk hidayah, Quran itu untuk peringatan. Jadi bila Quran datang untuk peringatan untuk siapa? Untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang telah mati. Walaupun para ulama jumhur para ulama menyatakan mana pembacaan Quran pada mayat tadi dengan insya-Allah Taala akan berikan keberkatan, turunkan rahmat. Dengan sebab turunnya pembacaan Quran itu akan menurunkan rahmat, ya. Tapi untuk manfaat ke tidak kita tahu pun. Kan rahmat ya akan turun, tapi rahmat Allah Ta'ala diberikan kepada siapa yang
dikendaki. Dan juga orang yang baca tu sendiri sebenarnya. Tapi ialah orang kadang suka sedekah pahala pada orang. Dia punya pahala tak cukup. Tahu betul tak? Kan you yourself actually tak cukup pahala, kemudian nak sedekah pada orang. You cannot give anybody except you actually already have the thing. Kan bukan main tu. Kalau kita ada duit kat bank, boleh kita sedekah. Kalau tak ada duit, kau minta derma. Kan dah poket. Kau poket tak duit ni, nak pergi derma ke tidak? Kan? Mana boleh tak ada. Kan you cannot do something yang bukan milik. Kan? Jadi masalah tu kita kata pembacaan Quran. Jadi secara tak langsung, macam contoh macam hadis-hadis yang dhaif tak boleh dipakai langsung menjadi hujah. Mana orang untuk beramal, bahkan orang yang beramal dengan hadis dhaif ini tak boleh menzahirkan amalan dia nanti kena baca syarat-syarat beramal hadis dhaif. Dia tak boleh buat depan orang ramai. Tak boleh kata ada hadis dhaif. Tak apa ustaz, tak boleh. Pasal apa? Pasal Islam ni disandar kepada hasan dan sahih. Islam ni tertegak dengan itu. Kalau tidak, masalah banyak betul amalan-amalan pelik-pelik. Yang kita kata kalau hadis dhaif ni tak dipakai, tak ada dah syariat kita macam ni. Banyak benda tambahan. Kan macam-macam benda akan masuk. Macam-macam benda. Kan contoh macam apa hadis-hadis yang apa dhaif atau tak dikenali datang mana. Kan contoh macam apa? Bukan saya cerita apa? Air orang beriman adalah ubat. Kan actually macam ni lah orang tabligh. Dia actually memanglah kita kata al-mu'min la yanjus. Orang beriman tak najis. Yes. Dan bahkan Nabi SAW minum air apa bekas Aisyah radhiyallahu anha minum bekas air. Air itu Nabi minum sisa dia. Nabi Aisyah kata aku ada haid. Nabi kata kan haid kan bukan kat situ kan. Masalah dia Nabi minum je lah. Tak ada timbul masalah pun. Nabi tak ada pernah melarikan macam geli ke, tak ada. Apa lagi orang yang tak sifat berkenaan. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu walaupun orang beriman tak najis, tapi bukanlah maksud dia kita kata kita kena congkel kaki dia ke, jilat tangan dia ke. Tak, bukan macam tu cara dia. Faham tak? Tapi bila diorang nak galakkan orang makan di chain, ambil hadis sahih dah, ada dah. Yang Nabi SAW tak tinggalkan satu benda pada bekas makanan baginda SAW dan baginda akan jilat jari baginda. So, jadi benda tu, itu dalam hadis Nabi. Nabi tunjukkan dengan sahih. Yang pergi ambil yang dhaif kenapa? Bahkan penggunaan dhaif itu tak boleh, pasal dia kalau dibenarkan akan dapat masalah. Kan itu orang sakit je, sakit. Pergi dekat orang tengah makan tu, ambil sisa makanan dia. Pasal idea orang beriman ubat. Tak jenuh. Kan beratur orang nanti. Tengok ustaz makan tu, ambil sisa dia. Kat pening kepala. Berebut pula. Tusum, siapa ambil? Kan anak aku nak dulu periksa ni. Orang ni sakit ini sakit. So siapa nak ambil dulu? Tak masalah. Kan bukan macam tu cara dia. Jadi kita kata kalau dia kata hadis dhaif ni dibenarkan untuk menjadi asas Islam, dia jadi jahanam. Tak ada benda Islam ni akan tinggal apa benda, rupa je. Sunnah sebenar tak tahu benda. Maka itu sebab kenapa kita kata zaman kita sekarang ni, orang yang tak berpegang sunnah Nabi SAW dengan nyata, dia banyak masalah. Kan cari jalan lain, bergembira. Contoh macam bergembira dengan kehadiran Rasulullah SAW. Iya, disuruh. Tetapi bukan dengan menyanyi, bukan dengan buat majlis selawat dan sebagainya. Bahkan yang diperlukan anda belajar sunnah Nabi SAW. Sebarkan amalan-amalan sunnah Nabi SAW. Bukannya setakat itu saja. Kan ni kadang-kadang boleh kita lihat kan orang macam, tapi ustaz benda tu kan dulu ada para sahabat sendiri pun datang bila Nabi SAW apa sampai ke Madinah, kan mereka bertolak al-badru alaina. Saya kata hadis dhaif. Kan bahkan baru nak kata tak sahih langsung. Kalau sahih sekalipun benda tu berlaku sekali saja. Faham tak? Bukan besok lusa setiap hari orang nyanyi depan Rasulullah. Mana bukan orang lepas tu Rasulullah dah sampai kan, setiap hari buat majlis apa? Berkumpul depan rumah Rasulullah bergendang. Macam orang-orang Habsyah yang bergendang ketika hari raya. Ketika hari raya. Bahkan para ulama letakkan hari-hari berkenaan dalam hari raya. Datang kita, setiap hari apa salahnya? Kan kegembira dengan Rasulullah. Kan dia pun datang pula. Datang hari maudhu' dan juga dhaif. Contoh macam kisah berkenaan yang kata Abbas bin Abdul Muttalib. Dia mimpi abang dia itu Abu Lahab. Kan lepas Abu Lahab mati dan sebagainya, dia mimpi bahawa Abu Lahab diberikan kemuliaan. Kenapa? Sebab meraihkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kan nampak tak? Kan sedangkan Al-Quran kata la ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna, tak menyelamatkan dia. Tak bagi pihak dia ni maluhu, harta dia, wa ma kasab, apa dia kerjakan. Ini kerjaan apa dia buat, hatta suka dengan Nabi lahir pun tak dapat apa-apa. Tapi datang kumpulan ni, nampak. Dia nak juga buat benda pelik-pelik, dia terpaksa pakai hadis dhaif. Hadis sahih banyak. Kan Nabi kata balighu anni walau ayah.
nadarallahu mur'an, semua orang gembirakan seorang manusia tu yang sami'a minna syai'an, dengar dari kami suatu perkara, fa'addaha fahafidhaha, dia hafal benda yang dengar dari kami, fa'addaha kama sami'aha, lalu disampaikan balik macam dia dengar. Nabi kata kerana apa? Mana Allah Ta'ala kata, Nabi kata muka Allah bahagiakan orang macam ni. Bahagiakan orang yang apa? Dengar hadis Nabi, dia hafal, sampaikan balik macam dia dengar. Kerana banyak orang yang menyampaikan ni disampaikan kepada orang yang lebih faham daripada dia. Mana most of people dia bawa pengetahuan tu dia bawa pada orang yang lebih kuat, lebih faham daripada dia. Contoh macam apa yang difahami oleh orang terdahulu tentang contohnya oksigen 2% udara. Kan dia faham berkenaan kata. Tapi dia stop kat situ je. Tapi pengetahuan tadi bila sampai orang berikutnya dia jadi dia boleh apply. Contoh macam steam engine, kan orang terdahulu faham tengok je cerik keluar asap. Tapi kemudian bila sampai pada orang berikutnya dia akan apply kepada teknologi. Macam tengok masalah dalil. Mana orang tu mungkin yang hafal macam tu je. Bawa pada orang yang lebih memahami, dia akan tahu apa pengertian yang dikehendaki dari situ. So Nabi kata, kerana ramai orang yang membawa kefahaman, dia tak faham. Kerana ramai orang yang membawa kefahaman, dia bawa kefahaman tadi kepada orang yang lebih faham berbanding dengan dia. Better understanding than him, Nabi kata. So jadi, kenapa tak buat ini? Kenapa sibuk menyanyi? Soalan sekarang kan, simple. Kenapa sibuk menyanyi pasal Nabi SAW? Para sahabat tak menyanyi setiap hari. Kalau dia kata para sahabat buat, kan macam kita tadi, para sahabat buat. Kan, Nabi datang ke Madinah, Nabi Tala'an Badrun Alaina tu kan. Soalan, kalau betul sahih, kenapa dia orang tak buat setiap hari, tak duduk depan pintu rumah Rasulullah? Kan Rasulullah keluar je, sallallahu ala Muhammad kan. Jenuh. Nak bercakap sikit kena ada majlis nyanyi dulu. Mana ada macam tu? Memang tak ada. Nabi datang macam biasa. Lepas tu orang pun dia kata, yelah Nabi SAW, para sahabat tengok Nabi, kita tak tengok Nabi. Jadi itu sebab kenapa beza sikit. Kita kena buatlah majlis-majlis dulu. Soalan, Imam Syafi'i tak reti ke? Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Sufyan As-Sauri, Hasan Al-Basri tak buat pun. Kan imam ulama-ulama hadis, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud, tak pernah buat benda-benda berkenaan. Sebenarnya buat apa? Bukan sunnah Rasulullah SAW. Tak ada hadis yang sahih di situ. Kalau ada, mereka akan buat dulu. Tu Ibn Katsir kata apa? Laukana khairan, kalau benda yang kita buat, yang dibuat oleh mereka ni baik, la sabaquna ilaihi, para sahabat akan mendahului kita dan buat benda berkenaan. Kalau benda tu benda baik. Kalau ia elok, maka sahabat akan buat dulu. Mana ini agama. Ini bukan main-main, ini agama. So kenapa tak bersandar kepada hadis dhaif ataupun maudhu'? Dhaif yang lemah lah. Yang maudhu' apatah lagi yang fabricated. Tak boleh kita dalilkan dengan hadis berkenaan. Serta wajib berhati-hati daripada berhati-hati daripadanya, kena jaga daripada hadis-hadis berkenaan. Kerana ini Abdullah bin Mubarak berkata, dia kata apa? Pada yang sahih daripada hadis ni, pada apa yang sahih daripada hadis, terdapat kesibukan daripada mencari yang berpenyakit di antaranya. Mana yang sahih itu dah cukup untuk kita belajar, berbanding dengan yang dhaif yang tak ketahuan apa yang ada. Kesibukan dalam hadis yang sahih itu lebih besar berbanding kesibukan pada hadis-hadis yang berpenyakit. Yang sahih, yang sihat, yang elok syarat-syarat dia, dah kesibukan di situ dah cukup besar berbanding kita nak pergi lari cari kepada yang tak kuat. Mana kalau kita contoh macam orang sibuk beramal-amal dengan zikir, benda-benda tak sahih daripada Nabi SAW. Yang sahih ada, tapi kenapa tak nak ambil yang sahih? Kenapa ambil yang tak ada kaitan dengan Nabi SAW, yang direka-reka, yang dia ada-adakan? Kenapa? Kan yang Nabi ajar tu tak cukup kita nak amalkan. Kalau kita kata nak buat tu, kalau Imam Nawawi punya kitab azkar tu, azkar Imam Nawawi kan, kalau hafal tu, orang tak hafal, tebal, kitab tebal. Bayangkan dalam tu saja, kalau seorang tu amalkan dia pagi dan petang, tak buat kerja lain dah. Muntah-muntah tau. Pasal memang para sahabat Nabi tadi ceritakan seorang tu nampak pada hari ni, seorang tu nampak hari lain. Nabi tak baca straight panjang. Tu maksurat yang biasa tuan-tuan tengok orang amalkan wazifah kubra, wazifah sughra dan sebagainya kan. Benda-benda berkenaan tak dibaca macam tu. Nabi tak baca macam tu. The Prophet tak pernah read macam tu. Bahkan para sahabat yang seorang tu jumpa hari ni dia baca sekian, yang seorang tu jumpa hari lain dia baca sekian. So you can choose either daripada banyak-banyak tadi mana nak baca. Bukan benda tu jadi macam amalan tarekat. Ni kita kata cerita macam orang beramal dengan maksurat kan. Kalau dia kata dia amalkan dengan tertib berkenaan, mesti tertib berkenaan, masalah. Tak boleh tertib tersebut. Pasal bila kita kumpulkan balik hadis-hadis tadi, dia actually scattered. Mana berasing-asingan. Mana yang ini kat sini, yang ini kat sana, yang ini kat sana, yang ini kat sana. So, ada hari seorang tu dengar Nabi baca ni, ada hari seorang tu dengar Nabi kata bacalah sekian. So, ada hari seorang tu dengar Nabi sampai Nabi ajar pada orang sekian. So, mana maksud dia berbeza-beza. Bukan sekali semua baca semua.
Itulah. Ya, Hasan Banna. Itu kata Hasan Banna bukan ya, bukan Nabi. Cerita dia. Problem ini timbul. Seorang ustaz kita, dia tegur bab ni lah bila orang tanya berkenaan amal dengan Hasan Banna punya maksurat. Tapi ustaz tu tegur lah, dia kata benda ni tak betul kan. Cara pembacaan keseluruhan macam tu salah. Bukan macam tu cara dia. Maksudnya you can choose either which mana doa yang anda suka daripada banyak-banyak tadi, atau hari ni baca sekian, besok baca sekian. Oh, not bukan ikut sequence tadi. That's the problem. Bila orang tu kata mesti ikut sequence berkenaan, dan dia masalah. Faham tak? The sequence itself bila susun sama seperti orang yang pernah baca hadis berkenaan yang ada cerita orang hantar berkenaan dengan baru ni. Ya. Berkenaan kunci perkara ghaib, hantar ke WhatsApp ada. Dapat. Dia WhatsApp kan boleh isi hantar banyak. Kalau SMS biasa kan mahal. WhatsApp kan type sepanjang kalau 3-4 jela. Ada orang tu bangang dia tak lipan. Kan dia buat orang turun-turun tak habis-habis. Panjang gila kan. Lipan kan. Dia buat macam lipan gitu kan. Benda ikut bila nak habis tak habis-habis. Pun ada juga lah perangai tak senonoh. Tapi ada dalam contoh-contoh tu, ada hadis-hadis yang tak ada hadis tu tak macam tu. Contoh macam dia ambil cerita sini sikit, cerita kisah contoh sini okey. Ada semalam orang tanya soalan tentang perkara ni. Fabricated. Palsu. Iya, okey. Ya, masalah susunan tadi kita bukan masalah ni. Kalau orang kita ada mungkin ada orang kata macam apa salahnya? Masalah salah tadi tu timbul tajuk tadilah. Pasal bila orang nanti ada orang ingat benda tu mesti baca macam tu. Once ada orang kata mesti baca macam tu, then benda tu dikira sebagai apa? Tidak. Ya, faham tak? Selagi ada yang sahih dan dhaif. Okey. Contoh sini semalam ada seorang budak tu tanya soalan. Okey. Ya, apa tadi kita akidah dan sebagainya, masalah kepercayaan kita, doa ni untuk apa, ini untuk apa dan sebagainya lagi. Contoh ini. Ada seorang budak yang tulis, dia kata, menangis saya bila baca meremang bulu roma. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, kau ampun dosa-dosa walau sekecil dan sebesar mana pun. Ya, korang baca, jangan tak baca, dia kata. 6 perkara yang Allah tak sembunyikan. Actually, kalau ikut hadis Nabi yang sahih, maka mafatihul ghaib 5. Bukan 6. Mafatihul ghaib tu 5. Tapi dah, ni nak gatal nak cakap juga, clear lah. Allah SWT selesai mencipta Jibril alaihissalam dengan bentuk yang cantik, dan Allah Ta'ala cipta pula baginya 600 sayap yang panjang. Gambar panjang. Betul dah hadis Nabi kata aku lihat Jibril atas rupanya siap 600 sayap. Tapi Nabi kisah ni berkenaan dengan Jibril ada 600 sayap sahih. Tapi digabung dengan yang lafaz ni tak ada. Tak ada hadis Nabi yang bila Jibril siap dicipta rupa dia sekian-sekian, kemudian 600 sayap dia panjang mana dan sebagainya. Itu tak ada. So, matan dia tak sama lah. Tak sama, tak ada matan, bahkan bukan matan pun, reka lagi. Okey. Kemudian dia kata apa? Sayap itu antara timur dan barat. Ada pendapat lain menyatakan 124,000 sayap. Setelah itu Jibril memandang diri sendiri dan berkata, wahai Tuhan, adakah engkau mencipta makhluk lebih baik daripada aku? Allah Ta'ala berfirman, tidak. Berfirman yang bermaksud tidak. Kemudian Jibril berdiri serta solat 2 rakaat kerana syukur kepada Allah, dan setiap rakaat itu lamanya 20,000 tahun. Ini dah ada dikira lah. Kemudian di satu lah, selesai Jibril berdoa, maka Allah Ta'ala berfirman dengan maksud, wahai Jibril, engkau telah bersungguh-sungguh menyembahku dengan ibadat engkau telah menyembahku dengan ibadat bersungguh-sungguh, dan tidak ada seorang pun yang menyembah aku seperti ibadat kamu. Tapi akhir zaman nanti akan datang Nabi yang mulia aku cintai, namanya Muhammad. Asal dia start lah. Mana benda tadi kalau ada daripada hadis Nabi SAW kita ceritakan. Datang mana? Jadi ada yang sahih dan dhaif digabung sekali panjang. Sekarang orang tu baca maksurat sebenarnya actually hampir sama macam tu. Kan ambil sini gabung. Kemudian mesti one shot macam tu. Salah. Jadi tak salah kalau orang tu tegur, tapi ustaz tu tegur marah. Sudah ni marah. Mampu Hasan Banna. Yalah, Hasan Banna manusia bukannya Nabi. Dia manusia bukan Nabi Jadi maksud apa benda dia usahakan, dia cuba untuk buat, semua Allah berikan dia pahala kalau dia benar, kampunan kalau dia salah. Tapi asasnya untuk kita kata dia punya amalan ikut semua 100% salah. Kan, bahkan jadi imam pula tak boleh. Kan? Jadi asas kena faham betul kat sini. Jadi benda tu bukan dibaca straight macam tu. Dan Nabi SAW tak pernah ajar macam tu. Nabi cuma baca hari ni baca sekian, yang seorang tu jumpa hari lain Nabi baca benda sekian, seorang tu jumpa hari lain Nabi baca benda sekian. Bukannya sekaligus. Bukan sekaligus. Yang kita sekarang kalau sekaligus dengan aturan macam tu, itu tarikat lah. Itu tak salah kalau ada orang kata apa ikhwan muslimin dan sebagainya, amalan yang diamalkan tu amalan tarikat, tak salah. Betul. Memang tu dia tarikat.
Macam orang yang dikatakan sebagai apa? Sebagai tabligh. Dia tarikat juga. So everybody is actually jadi tarikat. Bila guru tu letakkan jalan dekat diri pada Tuhan dengan A, B, C, D, E, kamu amalkan sekian, baca banyak sekian dan sebagainya, itu tarikat. Maksudnya guru tu aturkan untuk anak murid jalan dia nak meningkat keimanan. Tingkatkan apa tahap kerohanian dia dengan amalan guru tu ajar. Itu tarikat lah. Itu nama tarikat jalan. Zikir pagi petang tu baca, tapi bukan maksud dia baca macam tu sekali banyak. Kadang kata kita boleh baca apa yang kita mampu, bacalah mampu banyak mana. Tapi bukan kita aturkan mesti baca daripada A sampai Z. Tak ada. Tapi kalau kita ikut susunan tu tak apalah kan. Yelah, tapi maksud dia bukan jadikan benda tu mesti. Bahkan kalau kita nak elakkan, tukar-tukar, terbalik kan. So that kita tak termasuk dalam mengamalkan tarikat. Itu je. Orang para ulama kumpulkan apa Nabi baca pada waktu-waktu berkenaan. Tapi bukan maksud dia baca sekaligus. Contoh macam doa iftitah kan. Kan ada Ali baca, Ali dengan Nabi baca, yang Huzaifah dengar, Aisyah dengar, Abu Hurairah tanya dan sebagainya. Banyak, kalau semua nak baca sekaligus, tak jenuh. Tak bila nak baca Fatihah je. Kan, actually doa iftitah panjang, banyak. Jadi jangan kita gabungkan semua sekali, bukan tempatnya. It's actually not supposed to be like that. Tukarlah baca hari ni baca sekian, besok baca sekian, lusa baca sekian. Kalau baca semua sekali tak cukup. Hatta yang kita yang umat orang Islam kita Malaysia hafal. Kan wajah tu haji ladhi fatara samadullah tu kan tak habis sebenarnya. Ada sambungan dia lagi. Kalau sepatut nak baca semua sekali, mati. Termuntah tu, saya kata muntah. Muntah kan. Banyak sangat amal. Kan amal banyak sangat termuntah. Tapi kita kata, dengan sebab itu kita kata, yang sahih banyak, yang dhaif tu kenapa ambil? Yang sahih tu banyak. Banyak tu pun tak macam tu sekaligus. Faham tak? Mana boleh kita choose, pilih-pilih, tukar-tukar dan sebagainya. Mana yang sahih tu banyak, tapi orang sibuk yang dhaif. Kenapa? Kat sekolah dia buat ajar doa iftitah tu. Dia lain sikit kan. Tak mengikut sunnah lah yang tahu lah kan. Macam mana kita nak ajar anak kita nanti dia baca kat cikgu. Kita kata dengan anak kita, kita kata anak kita, cikgu tu lah masalah cikgu kat sekolah tu pun kena sekolah lah juga. Kan? Actually kalau dia kata cikgu tu cakap benda, kita betulkanlah balik. Tapi anyway kita ajar anak kita, terangkan, bagi tahu dengan dia. Mungkin kecil lagi, tapi still kita kata doa tu banyak tapi mak suruh hafal yang ni. Cakap yang tu. Banyak Nabi baca, tapi yang ini yang mak ajar, baca yang ni dah cukup. Baca mana-mana pun aci. Cakap yang tu. Baca mana-mana pun aci, cukup. Okey. Tapi tak pas pula. Gatal cikgu dia datang, jumpa lah tanya. Asal nak saya soalan dah pernah kena belum? Pernah kena belum? Tak pernah kan? Buat dulu. Kalau kena beritahu saya. Kalau cikgu tu gagalkan anak murid tadi kerana bacaan dia kita bincang lain. Tapi actually benda tu tadi asas pertama, amalan Islam untuk amal, bukan periksa. Gagal periksa pun tak apalah, tulikkanlah. Kan berapa banyak asal markah tu nak sokong kita. Kan? Actually macam pendidikan Islam di sekolah kan, tak diajar penuh sangat pun. Tapi sekali asasnya kalau dia kata dia tak ada, kalau dia kata perlu gagal untuk kita ajarkan sunnah, dan tak ada masalah. Biar gagal. Yang pentingnya amalan harian dia betul. Tu je. Jangan dia macam blur juga. Sampai bila buat apa? Better dia gagal periksa tapi dia tahu dia buat benda betul, berbandingkan dia luar periksa tapi apa? Dia blur. Dia jadi blur. Faham? Ajar dia yang betul lebih baik. Jadi maksud dia kesibukan dan sahih tadi cukup daripada mencari yang dhaif, yang sakit. Ada yang sakit tu banyak, tak perlu kita cari kat situ. Cari untuk amalan kita dekat diri Allah Taala pada yang kuat, pada yang sahih, bukan pada yang dhaif. Faham Berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, janganlah kamu melihat kepada hadis, tetapi lihatlah kepada isnad, mana sandaran dia. Mana lihatlah pada sandarannya, daripada siapa. Sekiranya sah isnad, mana itulah dia, itu yang patut kamu terima. Jika tidak, jika tak sahih, maka jangan kamu tertipu dengan hadis apabila tidak sah isnad. Mana sandaran tak sahih, tapi kamu apa? Percaya juga. Buat apa? Tak perlu kamu yang tertipu dengan ni. Kan baca kan hadis kan sedap, seronok. Macam itulah macam kes yang orang baca apa nama dia kata tentang apa kisah kewafatan Rasulullah tu, yang ada disebarkan air mata Rasulullah, yang TV 9 duk tayang sampai apa yang ESQ tu kan, dia kata dia menangis, sakit ya Jibril, kagetnya kematian ini. Ada orang baca macam tu, disampaikan orang ramai macam jijik mata. La ilaha illallah syarikalah. Pertama sekali, kenapa buat tipu? Nak orang rasa feeling, jangan tipu.
Bohong di atas nama Rasulullah. Siapa boleh benarkan? Kisah tak sahih langsung. Kan ada kisah panjang dia kata bila Rasulullah nak wafat tu tiba Fatimah yang sambut. Ada orang ketuk pintu, Fatimah yang sambut. Soalnya rumah tu rumah Aisyah. Tahu tak rumah Aisyah kecil je. Berapa ramai nak sumbat dalam tu? Tu masalah tu. Kan? Dan Rasulullah wafat di atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Dan lafaz terakhir Rasulullah lafazkan adalah dua. Satu, Nabi sebut as-salah wa malakat aymanukum. Jaga solat, jaga solat orang yang apa di bawah tanggungan kamu. Dan actually satu lagi yang Nabi lafazkan adalah Nabi angkat tangan ketika tu, dia kata Allahumma ila rafiqil a'la, ya Allah bersama teman-teman tertinggi. Ketika itu ditanyakan kepada Nabi, kan Nabi kata setiap para anbiya ditanyakan sebelum dia mati, dia nak hidup ke nak ke mana. Jadi dipilih pilihan, dan pilihan yang Nabi pilih adalah ya Allah bersama-sama teman yang tertinggi. Mana dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, salihin. Dan Allah kata wa husna ulaika rafiqah, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Tu Nabi kata ya Allah ila rafiqil a'la, kepada teman yang tertinggi. Bukan lafaz ummati. Tapi orang kita suka kan ummati. Oh, sayangnya Rasulullah kepada kita ummati. Seriously kan? Janganlah bohong. Memang dalam hadis Nabi ada tentang ummati, tapi benda tu akan berlaku di kiamat nanti. Nabi kata dalam hadis yang panjang berkenaan syafaat, hadis syafaat, Nabi kata bila pada hari kiamat nanti aku akan sujud. Bila orang semua para anbiya tak boleh nak berikan syafaat, kemudian orang manusia akan datang jumpa aku akan sujud kepada Allah Taala dan aku akan puji Allah Taala dengan puji-pujian yang aku tak tahu sekarang. Di sana akan diilham kepada aku. Artinya ilham kepada aku di sana nanti. Lalu aku akan puji Allah Taala, Allah Taala akan kata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau." Ini Nabi cerita. Nabi kata, Allah Taala akan kata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau, sal tu'tah, mintalah engkau akan diberikan, isfa' atau syafa'. Bila syafaat engkau akan diberikan syafaat. Sal tu'tah, mintalah engkau akan diberikan apa yang kau minta." Lepas tu Nabi pun sebut, aku pun berkata, Allahumma ummati. Ayat dia kata ummati. Apa dia sebut ummati? Kan? Problem dia kat situ, kat sana, bukan kat sini. Yang datang kita ketika nak mati tu Rasulullah sayang sama kita, dan lafaz terakhir baginda adalah ummati. Dia masalah, dia agak salah baca hadis. Yang baca hadis tu kan, dia tak baca hadis lain, tiba-tiba baca hadis ni, dia tersilang dengan hadis Nabi wafat. Lepas tu ummati. Yang anak murid sekarang ni pun tak baca. Suka hati, seronok, happy je. Tak boleh. Kalau hadis tu sahih, macam Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata, kalau hadis sahih, maka itulah dia kita ambil. Dan jangan tertipu dengan hadis tadi. Kerana apa? Kerana tengok bersanad, isnad dia. Kalau sahih, sahih lah. Kalau tidak, maka apa? Jangan tertipu dengan hadis yang apabila tidak sahih, sanad dia. Ini menangis ramai. Satu studio menangis. Actually, kalau dia kata dalam YouTube, ada. Dia actually ramai orang di Indonesia lah, dia gunakan benda ni. Bahkan ada seorang tu budak kecil. Dia buat, dia ceritakan benda yang sama. Rasulullah menangis, wajib pada sakitnya kematian. Rasulullah ketika nak mati bagi nada ambil air, sapu kat muka. Dia kata ya la ilaha illallah, innal mauti la sakarat. Nabi kata la ilallah, sebenarnya kematian ni ada sakarat, kemabukan. Sekejap sedar, sekejap tak sedar. Sekejap sedar, itu maksud dia mabuk tu. Bukannya mereka kata sakit. Tentang kesakitan kematian, Nabi cerita dalam hadis yang lain. Mana nak mati tu sakit rasa macam mana dan sebagainya, Nabi cerita dalam hadis yang lain. Bukan hadis ketika Nabi mati. Tu kita kata Aisyah, Nabi kata riba Aisyah, Nabi nak sugi Aisyah gigitkan kayu tu dan terkulai tangan Rasulullah SAW di situ ketika mana di atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang sahih. Yang pergi ambil yang dhaif, yang rekaan ni kenapa? Kan jangan. Tapi ustaz, feeling tu tinggi. Itu masalah. Tertipu dengan apa? Kisah, tak tahu hadis sahih ke tidak. Faham? Tu bahaya. Tak boleh macam tu. Kita tak boleh macam tu. Pasal benda berkenaan ada, ia adalah sahih. Bila sahih, sahih lah. Isnad, sandaran. Mana ia reference. Kepada siapa. Bukan berdasar pada baca sedap je, tapi maksud sedap. Banyak orang teman kita kat Malaysia ni macam tu. Alah ustaz, janji hadis je lah. Mana boleh macam tu? Kan utubul ilma wala bisin, tuntutlah ilmu walau di negeri Cina. Kan tapi ustaz, makna dia tu bagus. Masalah lah. Yang rezeki tu. Ya, saya pun sama juga. Ini semua penjaga yang nak buka MLM apa. Itu baca hadis tu. Ya. Kan 9-10 macam punya rezeki. Mana pula Allah tak bagi rezeki siapa dia nak. Orang duduk mana bercangkul ke berternak ke. Mana macam tu. Kan dia tak diatur di situ. 9-10 ada daripada penjagaan. Nombor ni membaca hadis ni apa? Orang MLM. So, dia ajak orang untuk buat buat kerja-kerja macam tu. Dia pun 9-10 daripada penjagaan. Anda kena menjaga bla bla bla. Duk saya.
Kan? Ngarut je. Kan? Ni semua ngarut-ngarut. Saya tak dapat lagi. Mana benda macam ni kita rekaan. Rekaan semata-mata atas nama Rasulullah SAW. Tak perlu kita pakai pun. Nak galakkan orang menjaga. Kan dalam hadis Nabi kata hadis yang sahih. Nabi kata apa? Sebenarnya benda paling elok untuk seorang tu makan adalah hasil kerja tangan dia sendiri. Itu ya. Itu sahih. Mana hasil kerja tangan dia sendiri. Mana itu hasil kerja itu apa benda paling elok untuk rezeki, paling elok dimakan. Dan Nabi kata Daud alaihissalam dulu makan hasil kerja tangan dia sendiri. Nabi Daud alaihissalam makan hasil kerja tangan dia sendiri. Dia buat baju besi, dia jual dan dia makan daripada situ. Maksudnya kita kata secara asasnya ialah dia sahih tu banyak sangat. Untuk galak solat malam, untuk galak supaya bersedekah, galak supaya maafkan orang ramai, galak untuk kita apa kita panggil apa merendahkan diri. Cukup banyak. Tak perlu kepada hadis-hadis yang dhaif. Kan yang itu kita tak perlu. Tapi orang kita nak juga. Tak tahu kenapa. Yang sahih tak cukup kot. Tak cukup lagi yang sahih untuk pergi pada yang dhaif. Beria nak beramal. Nak sayang Rasulullah SAW. Yang sahih banyak. Tapi yang dhaif juga yang dipakai. Sebab apa? Sebab dia ada idea. Dia ada mazhab, dia ada fahaman. Idea tu sebenarnya nak dimenangkan. Bukannya berkenaan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini paling bahaya. Itu sama juga tu. Galakkan orang semayang solat duha. Nabi kata mencukupkan keperluan dia. Keperluan anda bukan jadi kaya. Cukup. Mungkin sesuap nasi saja. Mungkin 2 suap, mungkin 3 suap. Bukan semestinya banyak. Tapi bila orang tu salah baca, ini salah faham, kita bincang kemudian. Dia ada usul ketiga, salah faham. Okay? Dan jadi tambah pula dengan tu doa tambahan. Tapi ada dhaif, doa tambahan. Tak boleh jadikan hujah. Tak boleh amalkan pun untuk gunakan untuk macam tu. Kalau orang tu nak beramal hadis yang dhaif yang tidak teruk dhaif dia kena apa tahu? Buat sorok-sorok dan juga jangan laksanakan depan orang ramai. Yang jadi fitnah. Kan apa tadi kalau dia kata dia pak imam dan sebagainya. Bila rasa kat tangan Kak Zah kena balut. Apa perasan? Okey. Ya. Itulah. Jangan tengok. Faham tak? Jadi tak perlu. Tak perlu sangat. Okey, jadi berkata Ibnu Qudamah, adapun hadis-hadis yang maudhu', mana yang fabricated, yang diada-adakan oleh golongan zindik, golongan yang tak percaya Islam tapi sengaja buat benda macam ni. Dia tak suka beramal dengan amal Islam. Kerana tak solat pun golongan macam ni. Kadang-kadang kita jumpa golongan macam ni kan. Dia baca-baca hadis tak betul, dia baca hadis kerat separuh. Dia nak sokong pendapat yang dia ada. Dia baca hadis tu kena. Macam ni tak, zindik ni tak sebenarnya kafir. Tapi lah, dia actually kalau kita munafik punya juga. Para ulama gelar zindik sebab munafik ni agak berat. Munafik tu confirm kafir, masuk neraka. Sebab ulama gelar orang macam ni zindik. Zahir perbuatan dia ni tadi, dia merosakkan Islam. Zahirnya macam dalam kepala dia ideologi Inggeris. Untuk maju kita kena tinggalkan Quran. Zindik. Kita tak kata dia munafik. Kita tak tahu dia dalam hati dia pasal munafik ni adalah orang munafik ni lapisan paling bawah neraka. Kita boleh hukum orang macam tu. Dan sebab itu para ulama datangkan dengan lafaz baru apa? Zindik. Okay? Zindik untuk menunjukkan bahawa orang ni dari segi amal dia kufur. Amal dia mengkufur. Kata-kata dia kufur. Tetapi apa? Tetapi kita nak keluarkan dari Islam, nak kata dia kafir. Tak boleh. So lafaz zindik tu dilafazkan untuk menunjukkan kepada kumpulan atau manusia yang tak beramal dengan Islam tapi mengaku Islam tapi adalah buat cerita Islam. Macam apa golongan apa yang mengamalkan apa? Buat berkenaan dengan tarikat dan sebagainya. Nur Muhammad. Tak ada satu hadis sahih berkenaan Nur Muhammad. Tapi beri dia nak cari Nur Muhammad ni adalah sekian makhluk pertama diciptakan bla bla bla. Apa benda ni? Kan? Apa pun hujung dia nak pergi mana? Kan? Bahkan kita tengok di hujung pengakhiran tentang apa? Kisah Nur Muhammad tadi, di hujungnya dibawa kepada tajuk apa? Tajuk tinggal amal syariat. Bahkan banyak di kalangan mereka ni tak beramal dengan syariat kerana apa? Percaya Nur Muhammad ada. Tak ada hadis sahih pun berkenaan Nur Muhammad. Tapi beri dia nak beramal juga. Nur Muhammad adalah sekian kerana itulah. Jadi benda macam ni kita kata secara asasnya menunjukkan bahawa manusia ni bila hadis yang sahih dah ada yang mengajar kita takut Tuhan, tak perlu kepada benda berkenaan. Tapi dia orang nak juga. Kenapa? Tadilah ada idea, ada falsafah, ada mazhab, ada ideologi pegangan dia, maka dia berpegang dengan benda berkenaan. Beri dia cari dalil untuk kuatkan. Sebab apa? Nak kuat menangkan idea dia. Macam jelas sekali macam orang belajar Nur Muhammad ni, kesimpulan akhir dia jadi Wahdatul Wujud. Dia dengan Allah Ta'ala ni satu. Saya kata je lah, dia kata mana? Dia kata buih, ombak, lautan. Buih, ombak, lautan. Atau kain, benang, kapas.
Dia apa, the original state of something. Macam buih tu kan, dia berasal daripada ombak. Ombak datang daripada laut. Tapi semuanya adalah itu dia nak itulah. Dia nak akan kuasa, dia katakan cerita wali-wali ni kan kehebatan, boleh buat benda yang tak boleh dibuat. So macam kenapa boleh buat? Sebab izin Allah Ta'ala, bukan sebab kehendak dia. Tapi macam-macam kadang macam tengok macam mana jadi. Sebab ketika tu dia kata Allah yang bercakap tu, atau yang sekian adalah Allah lah dekat situ. Itu fahaman orang. Jadi pelik-pelik macam ni kita kata timbul, datanglah dia pelik-pelik. Yang dhaifnya, yang maudhu'nya dipakai untuk apa? Menangkan pendapat yang mereka ada. Tolong zindik macam itulah banyak. Jadi kita kata banyak masyarakat kita tak faham benda ni. Kita kata benda ni bila kata tak ada hadis, jangan pakai, jangan percaya pun wujudnya benda berkenaan. Bahkan dia kata apa? Yang diadakan untuk mereka kelirukan dengannya ahli Islam, atau hadis dhaif, sama ada kerana kedhaifan perawi dia, atau mereka tak dikenali, atau kerana kesesatan terdapat padanya. Hadis-hadis tadi dhaif dan maudhu' tadi, maudhu' dan juga dhaif tadi, tidak boleh membuat pernyataan dengannya. Tak boleh kita buat satu pernyataan ini adalah halal kerana, atau ini adalah bagus kerana, ini patut kita buat kerana, tak boleh. Tak boleh sesekali macam tu. Okey? Dan tidak pula dipercayai apa dalamnya. Tak boleh kita percaya dalam apa yang diriwayatkan dalam kisah berkenaan. Tak boleh kita percaya. Bahkan dalam hadis dhaif dan maudhu' tadi, bahkan dikatakan oleh Ibnu Qudamah, adanya wujudnya seperti tiada. The existence is as if tak ada pun, tak boleh kesan pada Islam. You are not supposed to, kata dive in, cari apa dia, tak perlu. Kenapa? Kerana benda berkenaan tidak diperlukan oleh Islam pun. Bahkan tak ada, serupa macam tak ada. Bahkan itu syarat kita akan belajar nanti berkenaan beramal di dhaif. Antaranya adalah orang tu kena mengiktikadkan bahawa hadis itu tak sahih. Ketika beramal dengan hadis yang dhaif, dia kena iktikadkan bahawa dia tak sahih. Kena sebut. So actually what's the point kita beramal? Kalau kita kata hadis tu dhaif, lepas tu kena iktikad percaya bahawa tak sahih. Pasal kalau kita percaya dia sahih, masalah. Sebab kita tak boleh beramal dengan sesuatu perkara yang ini yang kita kata benda yang tak sahih daripada Nabi tak diceritakan. Atau boleh amal pula. Kan Nabi kata man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadiban. Siapa-siapa menceritakan daripadaku satu cerita yang dilihat, it seems, yang dilihat annahu kadiban, bahawa ia adalah pembohongan, fahuwa, maka dia yang menceritakan tadi ahadul kadibin, salah seorang pembohong. Kalau ceritakan benda yang tak sah daripada Nabi SAW, kan, yang tak dilihat bahawa ia adalah pembohongan, maka dia salah seorang pembohong. Tiba-tiba beramal boleh ke? Faham tak? Beramal lagi tak boleh. Kalau cerita tak boleh, beramal lagi tak boleh. Faham macam tu lah. Pasal hadis Nabi datang bukan untuk kita cerita, tapi untuk diamalkan. Kalau cerita tak boleh, dia kata beramal tak apa. Pak nampak? Benda tu itu satu logik yang besar, yang banyak orang salah faham berkenaan dengan tajuk. Bila berkenaan hadis dhaif ni, dia nak pakai sangat hadis dhaif, tapi dia lupa sebenarnya masalah apa. Kerana menceritakan hadis yang tak sahih daripada Nabi pun tak dibenarkan, tak sahih. Tak dibenarkan kita menyebarkan cerita tadi. Apatah lagi beramal dengan dia. Kan beramal dengan hadis berkenaan. So kena cek balik. Mana maksud yang sebenar bila dikatakan berkenaan fadail amal tu, apa maksud sebenar? Yang menyebab kita boleh pakai atau tidak. Bukan kita boleh pakai je. Tapi ustaz, ada hadis. Jangan ada hadis. Sahih ke tidak? Sebab apa? Sebab ini Islam ini tidak bersandar kepada dalil-dalil atau hadis-hadis yang dhaif ataupun maudhu', fabricated ataupun lie upon Rasulullah SAW, tidak pernah menjadi asas pada Islam. Kita mungkin tak tahu, tapi para ulama awal zaman dahulu dah tahu dah awal-awal lagi. So sebab kenapa kita lihat dan kitab fake dan sebagainya, tak ada amalan-amalan tadi, tak diajarkan. Bahkan contoh macam paling mudah lah, simple, solat hajat. Kan saya kata solat hajat tu hadis dhaif. Buka kitab mazhab Syafi'i, tak ada diajarkan pun. Bukalah kitab mana pun mazhab Syafi'i, tak diajarkan kaedah solat hajat. Tak diajarkan baca rakaat pertama baca apa dan sebagainya. Tak diajarkan. Tu bila kita ajar ada kitab fiqh kat sini, kita dah sampai kitab munakahat dah sekarang ni. Tapi ketika mula kita bincangkan dahulu sampai pada kitab solah, kan datang solat sunat. Saya terangkan solat sunat ni, para ulama kata ada 3 peringkat. Pertama, yang Nabi SAW galakkan kita berjemaah, suruh kita berjemaah, dan Nabi berjemaah dengan para sahabat. Itu ada 5 solat. Solat Aidil Fitri, Aidil Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, dan solat minta hujan. Hajat tak ada. Okey, lepas tu second level daripada solat sunat ni adalah yang utama juga,
yang Nabi tak ajak berjemaah, tapi solat ini mengiringi solat fardu. Yang mengiringi solat fardu, rawatib. Maksudnya dia bersama subuh, bersama zuhur, bersama asar, bersama maghrib, bersama isyak. Mana dia mengiringi solat tadi. So, level dia tinggi. Second after yang Nabi ajak berjemaah. The third level is actually solat yang Nabi galakkan buat, tapi Nabi tak ajak berjemaah. Seperti solat malam, kan? Solat malam, solat witir, solat qiyam Ramadan dan sebagainya. So Nabi galakkan, Nabi suruh, tapi Nabi tak suruh wajibkan berjemaah pun. Tak ajak berjemaah. Nyebut berjemaah tak masalah, tapi tak diajak berjemaah. Bila saya cerita macam tu, orang angkat tangan. Tu ustaz, solat hajat duk mana? Saya kata tak ada. Banyak ulama mazhab Syafi'i pun tak ajar benda tu. Yang kita ajar buat apa? Bila kita ajar sebab apa? Sebab kita masyarakat kita beramal di Malaysia ni, kita terima sebenarnya dua. Satu mazhab Syafi'i, satu ya, ada 3-4 benda lah. Mazhab Syafi'i, mazhab Mufti, mazhab Sufi, macam amalan-amalan baca Yasin itu mazhab Sufi. Actually mazhab Tapi pada, mazhab Tapi. Mazhab Tapi. Mazhab Tapi paling banyak. Dia dengar betul ustaz hadis sahih. Tapi dia tak nak beramal, tapi yang normally kita kata hadis mazhab Mufti dipakai ketika majlis besar lah. Kan Mufti tak kata apa pun, mazhab Mufti ada. Mazhab Tapi. Jadi sebenarnya kita tak belajar betul. Kan? Bagi orang-orang awam ni sebenarnya mazhab Mufti je, bukan mazhab Syafi'i. Kami yang belajar agama, kami mungkin menjadi pelajar mazhab Syafi'i. Pelajar mazhab Syafi'i. Adapun tuan-tuan sekalian, duduk level apa? Mazhab Mufti je, bukan mazhab Syafi'i lagi. Mufti kadang-kadang Mufti keluar fatwa bertentangan mazhab Syafi'i. Dia berhak. Bukan, mazhab Mufti lah. Dah orang awam. Macam bayar zakat pakai duit. Zakat fitrah pakai duit kan? Mazhab Mufti. Bukan mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Tak sah. Memanglah. Ikut mazhab Syafi'i, apa tuan-tuan makan? Tuan makan apa? Makan beras, bawa beras. Itu mazhab Syafi'i. Kalau sekarang mazhab Mufti, kan mazhab Mufti, benda tu jalan dan tuan-tuan sekalian sebenarnya mengikut mazhab Mufti. Faham? Faham tak mazhab Mufti? Dia bila iyalah, kalau bukan setakat tu, saham haram pun orang kata dah ada muskilah, Mufti kata betul terlanggar lagi. Kalau kita nak bayar beras, bawa ke mana Ustaz? Bawa lah pada orang. Masalah dia. Amil tu boleh? Dah jumpa kat Amil tu boleh. Kalau dia kena bagi sendiri pun tak apa. Pergi cari orang miskin dan sebagainya, bagilah. Pengedaran berkenaan boleh, tak ada masalah. Bayar awal tak apa. Tapi yang penting sekarang kena tahu bahawa anda, secara orang awam, anda hanyalah orang-orang bermazhab Mufti, tahu? Mufti kata apa, anda beramal. Jangan salah faham, saya bukan hina. Tapi level anda hanyalah mazhab Mufti. Sebab mazhab Syafi'i tuan-tuan tak tahu pun. Mazhab masyarakat kita tak tahu mazhab Syafi'i sebenarnya. Ustaz Abu Hanifah bukan dia bagi wad juga ke? Macam mana? Ya. Dia bagi wad kan instead of Problem is, what are you actually holding on? Anda ikut siapa? Itu masalah kita, orang Malaysia ni kelakar. Bukan akak lah sini. Orang Malaysia ni kelakar. Kelakar dia tahu. Bila benda kena dengan dia apa nak buat, kan? Maksud ada mazhab kata boleh. Bila benda tu bertentangan, contoh macam bab berkenaan dengan masalah apa, kunut subuh. Imam jumhur para ulama tak buat. Mazhab Syafi'i je buat. Lepas tu orang tak buat, Wahabi. Apa? Kenapa? Wahabi lah tak buat benda ni. Padahal 4 mazhab tak buat. Yang 3 mazhab yang lain tak buat pun. So actually kenapa? Jadi dia cuma cari dalil bila sokong perangai. Tak boleh lah itu. It's not supposed to be like that. Islam tu bukan berdasar tu, kita kata berdasar kepada dalil yang sahih, hasan, bukan berdasar pada fabricated ataupun dhaif daripada Nabi SAW. Tak boleh. Tak jadikan sebagai sandaran. Bahkan wujud macam tak ada dalil tadi. Tak diperlukan pun oleh kita. Ulama-ulama hadis ataupun pelajar-pelajar ilmu yang belajar ulumul hadis kena tahu. Tapi pada orang awam tak payah belajar pun benda macam tu. Tak beramal pun lagi dengan benda ini, tak perlukan. Jelas? Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.